Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 4, penyelesaian masalah melibatkan wang. Bila melibatkan penyelesaian masalah, mestilah soalan dalam bentuk cerita matematik. Jom kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Selesaikan masalah. Kita baca dulu cerita ataupun soalan penyelesaian masalah yang pertama. Ramesh membeli sebuah basikal. Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Membeli sebuah basikal secara kredit, iaitu secara hutang. Dia perlu membayar harga basikal sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapakah harga basikal itu? Jadi sekarang kita kena tahu apa kehendak soalan. Yang pertama kita kena fahami soalan. Fahami soalan. Yang pertama, bayaran sebulan RM120. Sebulan dia kena bayar RM120. Tempoh bayaran dia, adalah selama 24 bulan. Jadi apa yang dicari? Harga sebuah basikal. Jadi kita kena fikir cara macam mana nak selesaikan masalah ini. Kita pun buat hubung kait. 1 bulan RM120. Kalau 2 bulan 120 tambah 120 dah jadi 240. Jadi untuk 24 bulan, takkanlah kita nak tambah 120 sebanyak 24 kali. Jadi untuk jimatkan masa, daripada tambah berulang nombor yang sama, kita tukar kepada operasi darab, iaitu 24 darab RM120 untuk ketahui harga sebenar basikal. Kita pun selesaikan dalam bentuk lazim. Ni adalah bentuk lazim. Murid-murid dah biasa dengan bentuk lazim kan? Bila melibatkan 2 digit nombor, darab dengan 2 digit, mesti ada 2 baris jawapan. Murid-murid kena ingat, mesti ada 2 baris jawapan. Baris yang pertama adalah untuk darab dengan rumah sa. Baris yang kedua adalah untuk darab dengan rumah puluh. Kita selesaikan dalam bentuk lazim yang pertama ni. Mulakan dengan rumah sa. Sifar darab 4. Kita mulakan dengan rumah sa. Sifar darab 4, sifar. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Dah selesai dengan rumah sa, kita teruskan dengan rumah puluh. Bila nak darab dengan rumah puluh, pastikan murid-murid ingat pada rumah sa nilai dia adalah sifar. Teruskan daripada rumah sa. 10 sifar darab 2 sifar, 2 darab 2 4, 1 darab 2 2. Apa nak buat dengan 2 nombor ni? Kita kena tambahkan. Jumlahkan nombor yang ditunjukkan. Sifar tambah sifar, sifar. 8 tambah sifar 8, 4 tambah 4 8, 2 tak ada tambah apa-apa, kita kekalkan 2. Jadi jumlah dia adalah RM2,880. Jadi untuk tahu kita betul ke salah kita boleh buat dengan cara semak. Macam mana nak semak? Nilai yang kita dapat ni kita bahagikan balik dengan 24 bulan. Untuk ketahui setiap bulan dia kena bayar berapa. Sama kan? Setiap bulan 120. Jadi, basikal itu berharga RM2,880. Boleh dapat tak murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan. 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Berapakah baki wang yang diterima? Jadi kita kena ketahui satu set pakaian ni harga dia berapa? Satu set harga dia
RM238.90. Kalau untuk 2 set, kita tambahlah 2 kali ataupun kita darab 2 kan untuk ketahui harga bagi 2 set. Okey, mula-mula kita kena fahami soalan. Okey, mula-mula yang penting untuk penyelesaian masalah ni kita kena fahami soalan. Apa maklumat penting yang ada dalam soalan? Apa kehendak soalan? Apa yang ditanya? Okey, harga satu set pakaian sukan RM238.90. Dia beli 2 set. Bermaksud kita kena cari harga untuk 2 set terlebih dahulu. Dia bayar RM500. Sekarang dia nak cari baki wang. Okey, baki wang ni operasi apa biasanya? Operasi tolak. Okey. Baki ni adalah operasi tolak. Okey, kita pun fikir cara macam mana nak selesaikan masalah. Okey, duit ada RM500. Ayah dia beli 2 set. 2 set pakaian sukan. Apa nak buat dengan 2 set ni? 2 set ni kita kena tambah. Apa yang dicari adalah baki wang. Okey, bila selesaikan masalah ni, kita boleh buat dalam pelbagai kaedah. Nak buat dalam jadual boleh, nak buat dalam pecahan boleh, nak buat dalam bentuk gambar rajah pun boleh. Apa-apa yang boleh bantu kita fahami soalan. Okey, jadi kita dah tahu dia ada mula-mula RM500. Kemudian bila kata baki, mestilah melibatkan operasi tolak. Okey, tolak dengan apa? Tolak dengan 2 set pakaian sukan. Okey, bila melibatkan tolak dengan darab ni, operasi bergabung. Mana yang dulu? Tolak ke darab dahulu? Okey, kita kena kira darab dahulu. Sebab apa? Sebab untuk kaedah operasi bergabung, darab lebih diutamakan daripada tolak. Masih ingat lagi tak? Macam mana kita nak ketahui operasi bergabung mana yang dulu? Kita guna bot mas. Bot mas. Ni masih ingat lagi ke tak ni? Bot mas. Bot mas ni apa? Bot mas ni singkatan untuk kita ingat apa yang penting untuk operasi bergabung. Okey, B ni untuk bracket iaitu kurungan. O ni untuk off, D ni untuk division, M ni untuk multiplication iaitu darab, A ni untuk add iaitu tambah, S ni untuk subtract iaitu tolak. Jadi, bila melibatkan operasi bergabung, ingat balik mana yang lebih dahulu. Yang lebih dahulu, yang utama adalah kurungan. Yang kedua diikuti oleh bahagi atau darab. Yang seterusnya barulah tambah dengan tolak. Jadi soalan ni kita kena buat operasi darab terlebih dahulu. Okey, bila melibatkan operasi darab, kita boleh darab dengan 2 lah sebab dia beli 2 set. Okey, dapatlah harga untuk 2 set RM477.80. Okey, macam mana kita nak tahu baki dia? Jadi kita ambil lah RM500. Okey, RM500. RM500 tolak dengan harga 2 set pakaian sukan tu RM477.80. Okey, kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, sifar tolak sifar. Okey, ingatlah bila melibatkan operasi macam ni, kita mesti mula daripada belakang iaitu hujung sebelah kanan. Okey, sifar tolak sifar. Sifar tolak 8. Tak boleh sebab sifar ni tiada nilai. Jangan murid-murid ambil 8 tolak sifar pula. Tak boleh. Untuk operasi tolak atas tolak bawah. Tak boleh. Bila tak boleh tolak, ambil bawah tolak atas. Itu adalah salah. Okey, jadi bila kita pinjam semua sifar-sifar tak boleh. Kita pinjam dengan 5. 5 pinjam 1 tinggal 4. Sebelah dia kena jadikan 10 tinggal 9. Yang ni pun 10 tinggal 9. Barulah 10 tolak 8 sama dengan 2. Jadi 9 tolak 7 sama dengan 2. 9 tolak 7 sama dengan 2. 4 tolak 4 sifar. Jangan lupa letak simbol RM. Jadi baki wang yang diterima ialah RM22.20. Okey, boleh faham murid-murid?
Ingat, bila melibatkan operasi bergabung, ingat balik akronim untuk BODMAS. Okey, kita teruskan untuk soalan yang ketiga. Okey, Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu. Ni adalah maklumat penting. Okey, kat sini dia dah ada bagi tahu garis maklumat penting. Okey, kerana berhasrat membeli seutas jam tangan berharga RM300, ibu menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu 40? Dia menabung seminggu. Maksudnya dalam masa 7 hari tu, dia menabung RM3.50. Ibu dia bagi tambahan sebagai galakan RM2.50. Jadi minggu yang pertama tu berapa yang dia dapat untuk menabung? Jadi kita kena jumlah wang seminggu adalah jumlahkan wang yang dia simpan dengan wang yang ibu dia beri, iaitu RM3.50 tambah dengan RM2.50. Dapat berapa? Dapat RM6. Jadi setiap minggu dia boleh menyimpan sebanyak RM6. Jadi soalan tanya apa? Soalan tanya pada minggu ke-40 ni, boleh tak dia capai target dia untuk simpan RM300? Jadi untuk penyelesaian kali ini, kita boleh buat operasi apa yang terlibat? Operasi mula-mula tambah. Tambah yang mana? Wang saku yang dia ada dengan ibu. Duit wang yang ibu bagi. Okey, kita buat operasi tambah terlebih dahulu. Kenapa ada kurungan? Sebab kurungan ni, walaupun dia simbol tambah, kalau kita tak letak kurungan, dia akan jadi penyelesaian yang kedua. Kena buat darab dulu kan. Jadi bila ada kurungan bracket ni, kita selesaikan dulu yang ada dalam kurungan. Okey, barulah darab 40. Kenapa darab 40? Sebab dia tanya pada minggu yang ke-40. Dia beri untuk minggu yang pertama. Minggu pertama ni adalah 1 lah. Bila nak lebih daripada 1, kita kena buat operasi darab. Okey, jadi 6 darab RM40 lah. Sebab seminggu dia dapat RM6 darab dengan 40. Okey, dapatlah berapa ringgit? Sifar ni kita susun dalam bentuk lazim. Okey, cikgu dah pernah ajar. Untuk nombor yang ada sifar kat belakang, kita boleh letak sebelah daripada rumah sah kan. Okey, RM. Jangan lupa simbol RM. Okey, darab dengan 40. Okey, 4 sifar. Sifar ni boleh letak di luar daripada rumah sah supaya senang untuk kita kira. Macam mana nak kira? Okey, sifar kat belakang ni tak perlu darab apa-apa. Kita hanya turunkan di bawah. Okey, 6 darab 4, 24. Okey, pada minggu yang ke-40, dia hanya ada RM240. Jadi, RM240 kurang daripada RM300. Hasrat Hani tidak akan tercapai pada minggu ke-40. Sebab apa? Duit dia masih lagi belum cukup berapa ringgit. Belum cukup berapa ringgit lagi ni. Okey, dia baru ada 240. Sedangkan dia perlukan 300. Berapa lagi duit yang dia perlukan? Okey, jadi 300 tolak dengan RM240. Okey, sifar tak boleh pinjam 10 tolak 4, 6. Dia masih memerlukan RM60. Agak-agak minggu yang keberapa RM60 ni? Kalau dah 40, dah RM240 kan? Jadi dalam masa berapa hari lagi dia perlu cukupkan jadi RM300. RM60 ni satu minggu RM6 kan? Jadi minggu yang keberapa untuk jadikan 60? Minggu yang ke-10 kan? Jadi minggu yang ke-10 ni bermaksud minggu 40 tambah lagi minggu yang ke-10. Jadi minggu yang keberapa dia boleh simpan RM300? Minggu yang ke-50. Minggu yang ke-50 ni dia dah boleh simpan sebanyak RM300. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat.
Okey. Wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Ni wang tabung kebajikan sekolah. Pihak sekolah menerima sumbangan. Dia terima sumbangan. Terima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Jumlah wang itu akan diagihkan sama banyak. Okey, jumlah wang agihkan sama banyak kepada 26 orang murid yang terpilih. Berapakah nilai wang yang diterima setiap murid? Mula-mula kita dah tahu. Sekolah ada sebanyak RM5,400 kan? Kemudian dia terima lagi RM5,500. Jadi untuk penyelesaian masalah ni kita boleh buat lakaran gambar rajah. Ikut kesesuaian murid-murid faham, kita boleh buat pelbagai cara. Jadi cara yang ni kita boleh buat dalam bentuk gambar rajah. Okey, bila dapat sumbangan bermaksud operasi tambah. Tambah dalam tabung dia. Kemudian bila dah dapat jumlah semua sekali, dia agih sama banyak. Ingat masih lagi tak kata kunci agih sama banyak? Mesti melibatkan operasi bahagi. Okey, setiap murid, maksudnya seorang murid ni akan menerima berapa ringgit? Cikgu tekankan banyak kali dah. Bila ada penyelesaian masalah ni, untuk tahu biasanya diberi banyak, dia nak satu je setiap kan? Kita mesti melibatkan operasi bahagi. Jadi, cara yang pertama kita jumlahkan dulu wang yang sekolah dapat kan? Sekolah ada ni. Iaitu, kita buat kurungan dululah. Sebab apa? Kita nak utamakan jumlah wang dalam tabung kebajikan sekolah. Kemudian, dah dapat jumlah, barulah kita bahagi dengan 26. Okey, jadi RM5,004 tambah dengan RM5,500 ni nilai dia RM10,504. Kemudian kita bahagikan dengan 26. Okey, bila bahagikan dengan 26, kena bina sifir 26. Jadi, bila bahagi dapatlah RM404. Jadi, setiap murid akan menerima RM404 setiap seorang tu. Okey, boleh faham tak murid-murid? Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita pelajari tentang selesaikan masalah melibatkan wang. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.